Mohon maaf kita terpaksa tangguhkan mesyuarat kita ke petang. Memandangkan pagi tadi kami ada mesyuarat tergempar bersama PPD. Ya, tinggal lagi beberapa orang saja lagi. Okey, jadi dengan itu saya serahkan kepada Tuan Guru Besar kita, Encik Nur Azmi bin Muhammad Rejab untuk memulakan kalimat atau mesyuarat kita pada hari ini. Dipersilakan Tuan. Okey, terima kasih Cikgu Azhar. Boleh dengar suara saya ya? Kurang dengar Tuan. Kena kuat sikit. Maksudnya mic jatuh. Cubaan suara 1, 2, 3. Okey Tuan, boleh dengar sikit. Okey. Terima kasih Cikgu Azhar mengenai pentadbiran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Cikgu Azhar Muhammad Syah. Dalam kena pentadbiran
Sekolah Kebangsaan Senaran Budi, yang dihormati Puan Zaliha binti Alias, tolong kanan hand Sekolah Kebangsaan Senaran Budi, yang saya hormati Encik Zaliha Tahbal, Menko dan SK Senaran Budi sekalian. Mesyuarat yang pertama, mesyuarat kita yang pertama pada hari ini, mesyuarat guru yang pertama bagi sesi 2022. Okey. Dan sebelum saya ingin memperkenalkan diri saya Cikgu Azmi bin Mariam, yang mungkin ada yang pernah mengenali saya. Sebelum ini bertugas sebagai program pentadbiran di SK Ahmad Ihsan dari tahun 2011 sampai 2016 sebagai pelayan N, 2016 sampai 2021 perlukanan pentadbiran. Saya harap kita dapat dengar dengan jelas itu mungkin mikrofon saya ni mungkin ada sikit masalah. Jadi saya cuba mendekatkan diri saya dengan laptop saya ni. Baik, seterusnya saya ditempatkan di sini sebagai Guru Besar SK Senaran Budi, dan untuk pertama kalinya kita bertemu di ruangan maya ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bertemu secara fizikal, dan jadi saya salam perkenalan daripada saya. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini kita dapat sama-sama bekerja, sama-sama berganding bahu sebagaimana kita senadi. Kita senadi dalam usaha memastikan murid-murid di SK Senadi ini dari segi kemandirian dirinya sangat-sangat baiklah. Okey, salam pengenalan bagi saya. Mudah-mudahan kita dapat bersama dengan baik. Kalau cikgu ada apa-apa masalah, saya seorang yang sentiasa berfikiran buka. Kita boleh berbincang sama-sama. Okey, kita boleh bincang dalam apa juga keadaan. InsyaAllah, dipilih saya buka untuk ibu-ibu berjumpa dengan saya untuk dalam keluarga besar. Baik, itu salah pengenalan dari saya. Pada hari ini kita tak ada pecahan mini mesyuarat yang lepas, sebab hari ini adalah mesyuarat yang pertama. Tapi sebelum itu lupa pula. Saya mempersilakan Ustaz Abdul Munir untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, kita mula dengan baca umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حميدين حمدا شاكرين حمدا داعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم اشرح بالقرآن العظيم وعظم به وجوهنا ويسر به أمورنا وارجع به أخلاقنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقلوبنا اللهم تب علينا قبل الموت واحفظنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah ya Allah segala dosa-dosa kami, guru kami, ibu dan bapa kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah ke atas kami, ya Allah, guru kami, sahabat-sahabat kami, takdir kami, pemimpin kami, hidayah dan petunjuk, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah, ke arah jalan yang benar. Bantulah kami, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, negara kami, negeri kami, tempat tinggal kami, ya Allah, daripada wabak yang buruk ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Abdul Munir atas bacaan doa sebentar tadi. Baik, untuk perkara berbangkit pun kita tak ada perkara yang berbangkit sebab tak ada penyisahan mini mesyuarat pada hari ini. Jadi Cikgu Nur Azmida ada untuk catatan mini mesyuarat?
Ibu Asmira? Ada. Ya. Okey, alhamdulillah. Baik. Kita pergi terus kepada perkara-perkara baharu. Jadi saya nak tentangkan slide. Boleh nampak paparan slide saya tu? Boleh nampak kan paparan slide saya? Nampak. Nampak okey. Okey, Nampak tak? baik, kita pergi pada perkara baharu yang pertama berkenaan dengan catch-up plan. Fasa 2, perkara yang ketiga iaitu bermula daripada 10 Januari, bukan 7 Januari juga, bermula pada minggu hadapan 10 Januari. Yang ni asalnya kita nampak pagi tadi, kita ada setengah pagi. Okey. Baik, sebenarnya apa yang berlaku pada minggu hadapan, dia berdasarkan daripada perancangan yang telah dibuat sebelum fasa 3 ini, fasa 2 ini berlaku. Bagi yang tengok kerangka yang saya paparkan kat sini cikgu ini kita flashback sikit. Kenapa kita perlu melaksanakan catch-up plan fasa yang 3 pada penggal yang ketiga ni, fasa plan yang kedua pada penggal yang ketiga juga itu bermula daripada minggu hadapan. Kalau kita lihat yang pertama, perkara yang keempat, perkara yang keempat yang saya bulatkan tu, melaksanakan penilaian tahap penguasaan murid. Maksudnya cikgu-cikgu telah pun melaksanakan tahap penguasaan murid. Sepatutnya kalau sebaik-baiknya kita melaksanakan tahap penguasaan itu dengan menggunakan instrumen yang bergantung kepada pihak sekolah. Okey, kita menggunakan instrumen. Kebiasaannya kita menggunakan instrumen untuk memastikan bahawa tahap penguasaan yang dicapai oleh murid itu kita dapat nilai dengan secara yang lebih telus lah kan, berbanding dengan cara kita menilai dari segi pemerhatian dan sebagainya. Tetapi disebabkan SK Sdn Budi sebelum ini tidak melaksanakan instrumen, tidak melaksanakan penilaian berdasarkan pada instrumen, saya berharap data berkenaan dengan pencapaian tahap penguasaan murid itu adalah untuk kita melaksanakan intervensi ataupun program khas kecerlangan. Berdasarkan daripada data-data yang dikumpulkan untuk semua subjek, maka berlakulah program intervensi untuk tahun 1 hingga tahun 6. Okey. Dan juga pada masa yang sama berlaku program pengayaan khas ataupun yang kita panggil program khas kecemerlangan. Okey, untuk program intervensi ini hanya untuk murid-murid tahap yang menguasai tahap penguasaan 1 dan juga TP2. TP3, 4, 5 dan 6 kita jalankan program pengayaan ataupun yang kita panggil program khas kecemerlangan. Baik. Okey, catch-up plan ni kita kalkulkan jadual asalnya pada 2 Januari tetapi disebabkan oleh penambahan cuti sekolah, kita akan bermula pada 10 Januari sehingga 25 Februari. Baik. Yang ni kerangka orang kata secara ringkasnya pada Disember 21 kita menentukan tahap penguasaan murid dan cikgu pun dah menentukan, saya pun dah lihat dia punya data. Kemudian pada Januari hingga Februari 2022 terdapat 2 laluan aktiviti PDPR iaitu program intervensi dan juga program khas kecemerlangan. Okey. Okay, pelaksanaan program intervensi ini seperti mana yang saya maklumkan tadi adalah murid yang mendapat TP1 dan TP2 dan program TP3 dengan TP4 ni adalah program perubahan dan juga pengayaan. Okay, saya laju juga sebab cikgu dah faham benda ni. Baik, bagaimana kita nak melaksanakan sebenarnya program intervensi ataupun program khas kecemerlangan tu? Sebenarnya langkah yang paling mudah kita melaksanakan dengan menggunakan plan intervensi 5 langkah dan saya rasa cikgu pun dah memang kenal
dan memang tahu apakah yang dimaksudkan dengan fil ini. Okey. Ini kerangka fil daripada tingkat daripada yang pertama hinggalah yang kelima, daripada kita menyediakan ataupun kita mengenal pasti murid sehinggalah kita menyediakan peran-tindakan. Tetapi yang ini kalau ikutkan, cikgu perlu menyediakan ini sebab bila kita nak merancang intervensi, kita kena ada perancangan. Bila kita nak buat intervensi ataupun pemulihan keseimbangan, kita perlu ada perancangan. Dan perancangan yang paling mudah, yang terbaik adalah dengan menggunakan fil ini. Tetapi disebabkan oleh benda itu akan berjalan pada minggu hadapan. Okay, saya laju yang fil ini, cuma saya nak lihat perkara itu dilaksanakan pada minggu hadapan ialah apa yang cikgu nak laksanakan. Contohnya, kita laju dulu Okey, yang ni intervensi dan perubahan kecurangan untuk senadi. Okey, cikgu saya rasa daripada data yang cikgu dapat itu, cikgu dah tahu apakah isu kenapa murid itu mendapat TP1 ataupun TP2, kenapa murid itu mendapat TP3 hingga TP6. Cikgu dah tahu apa isunya. Jadi dengan menggunakan format ini, okey, saya nak setiap panitia menyediakan format yang ini dan menulis isu dan juga punca dan juga cadangan intervensi ataupun program hal kecurangan. Setiap panitia kena buat semua subjek. Okey? Sebab kecap plan ni bukan ditumpukan kepada subjek keras sahaja, tapi juga melibatkan ke semua 12 subjek. Okey? Kemudian daripada data-data yang kita kumpulkan dan juga tindakan yang kita akan laksanakan berdasarkan kepada program intervensi dan juga program keseimbangan, saya nak cikgu kita kena dokumentasikan benda ni. Kena ada sebab pada minggu depan akan datang lawatan pemantauan daripada PPD dan jabatan, dan oleh kerana mungkin saya ni usaha yang baru kat sini, mungkin tumpuannya mungkin akan berlaku di sini lah. Jadi kalau datang PPD, saya mungkin boleh tunjukkan ataupun persembahkan dengan satu folder yang mana di dalamnya ada program yang kita rancang. Sekurang-kurangnya mesti ada nama murid, data murid itu daripada TP1 sampailah TP6. Okey. Kemudian ada juga program yang kita nak laksanakan ini. Okey, untuk semua subjek. Saya dah sediakan folder. Okey, nanti cikgu akan minggu depan cikgu akan masukkan dalam folder itu. Ada satu folder yang saya sediakan, dalamnya ada partition untuk semua subjek. Jadi saya akan minta dan saya akan masukkan dalam folder tersebut. Dia minta ketua-ketua panitia ambil perhatian pada perkara ini. Baik, seterusnya apakah tindakan cikgu, guru-guru semua, utamanya ketua panitia, rekodkan data. Data saya rasa cikgu dah ada data. Data PBD untuk murid yang menguasai tahap 1 hingga tahap 6, cikgu dah ada data. Okey, KP berbincang untuk panitia dan menentukan isu dan punca intervensi yang dah dilaksanakan. Mungkin ada sehari dua ni cikgu boleh laksanakan perkara ini ataupun cikgu berbincang sama panitia. Okey, ataupun cikgu sendiri dah tahu apakah isunya, maklumkan pada KP. Okey, dan KP sediakan plan intervensi dan juga program hal kecurangan. Okay, intervensi boleh rancang mengikut tahun ataupun tahap jaga isu adalah sama. Okay, sama ada cikgu laksanakan untuk tahun tersebut, ke 1, ke 2, ke 3 ataupun ikut tahap. Tahap 1, tahap 2. Kalau isunya adalah sama, untuk memudahkan cikgu, kita boleh buat berdasarkan pada tahap. Kita ambil satu isu dan kita lihat bagaimana kita laksanakan. Kita tak perlu nak orang kata laksanakan untuk semua kemahiran. Contohnya matematik, saya ambil matematik. Mungkin isunya kenapa murid itu dapat TP1 ataupun TP2. Isunya mungkin tak menguasai konsep asas pecahan dan sebagaimana yang sepatutnya. Jadi intervensi yang kita laksanakan mungkin tertumpu kepada bagaimana kita nak meningkatkan ataupun pemahaman murid untuk menguasai tajuk pecahan. Itu contoh itu. Murid boleh dikumpulkan mengikut aras TP bagi memudahkan intervensi dilaksanakan. Yang ini kita boleh buat kepada yang dimaklumkan oleh PPD dalam libat urus sebelum ini.
Murid boleh kita kumpulkan, murid TP1, TP2, TP3 kita kumpulkan satu kelas. 4, 5, 6 kita kumpulkan satu kelas. Tak ada masalah gitu. Okey, kita boleh laksanakan. Kalau perlu dibuat macam tu, mungkin kita boleh bincanglah sama KP. Okey, semua dokumen perlu disimpan di dalam folder yang disediakan. Okey, macam mana yang saya maklumkan tadi, foldernya dah ada. Cikgu KP tamanya serahkan pada saya program yang hendak dilaksanakan dan juga data yang berkaitan lah untuk saya masukkan dalam folder. Sekiranya ada bahan yang perlu dicetak, mohon serahkan pada Puan Hashidah. Mungkin ada bahan-bahan yang perlu dicetak juga secepat yang mungkin dari Senin, hari Selasa ke, kita serahkan pada Puan Hashidah untuk kita buat cetakan. Okey, bahan boleh diakses di repository sumberku. Cikgu pernah dengar benda ni dan cikgu boleh lihatlah apa yang bahan yang sesuai yang boleh kita dapatkan. Dan PTP2, penilaian tahap penguasaan. Ini saya panggil penilaian tahap penguasaan. Okey, 2. Kita perlu laksanakan penilaian untuk melihat sejauh mana intervensi dan juga program khas kecemerlangan kita tu dapat menepati objektifnya. Dan tahap 2 ni saya tumpukan semuanya kepada subjek keras sahaja. Okey, yang akan bermula pada 7 hingga 19 Februari. Saya difahamkan soalan tu ada, Cikgu Azhar dan Madu kata soalan tu ada, kita guna je apa yang ada di sekolah ni. Okey. Kemudian perkara yang ke-8, RPH disediakan macam biasa, walaupun sekarang ni untuk fasa yang ketiga, silibus semua dah dihabiskan. Dan saya yakin semua subjek dah mencapai 100% silibus telah dilaksanakan. Walau bagaimanapun untuk fasa yang ketiga ni, penggal yang ketiga ni, RPH perlu disediakan. Mungkin maklumat yang di dalam RPH itu adalah berdasarkan kepada intervensi ataupun program khas kecemerlangan yang hendak dilaksanakan. Okey? Kalau intervensinya berkaitan dengan pecahan, kita masukkan dengan berkaitan dengan pecahan sahaja dalam RPH yang disediakan. Okey, ini berkaitan dengan minggu persekolahan pada penggal yang ketiga. Kita masih di dalam perkara yang pertama ni. Yang pertama ni saya memang panjang sikit dulu sebab kita nak laksanakan pada minggu hadapan. Okey, minggu yang pertama iaitu 10 hingga 14 Januari, intervensi dan juga program khas kecemerlangan. Maksudnya kedua-dua program ini berjalan serentak. Untuk TP1, TP2 intervensi, TP3 hingga TP6 program khas kecemerlangan. Okey. Kalau cikgu kumpulkan murid berdasarkan kepada TP, mungkin TP1 hingga TP3 itu kita laksanakan intervensi, 4, 5, 6 kita laksanakan program khas kecemerlangan. Yang ini dia mesti berjalan serentak itu. Okey. Kemudian 17 hingga 27 Januari pun sama, intervensi dan program khas kecemerlangan. 24 hingga 28 Januari intervensi dan juga program khas kecemerlangan. 31 Januari hingga 3 Februari. Bukan 4 juga 3. Jadi saya malukan kenapa ya. Kita baru Cina. Kemudian minggu ke-5 dan minggu yang ke-6 kita jalankan PTP2. Untuk penilaian kad fasa 2. Kita nak dapatkan data, maksudnya bila kita laksanakan penilaian ada penambahbaikan dari segi penguasaan murid berdasarkan pada TP1 hingga TP6. Okey, pada minggu yang ke-7, minggu akhir persekolahan, itu kita tak laksanakan apa-apa, kita akan jalankan minggu pemeriksaan sebelum bermulanya sekolah untuk sesi 2022-2023. Jadi maknanya kat sini untuk tahun 1, 2 dan 6, kita akan laksanakan 3 program intervensi dan 3 program khas kecemerlangan. Kenapa cikgu? Sebab tiada penggiliran murid. Murid tahun 1, 2 dan 6 akan hadir secara penuh. Tak ada penggiliran. Tahun 3, 4 dan 5 kita laksanakan 2 program intervensi dan 2 program khas kecemerlangan. Yang ini mengikut kumpulan penggiliran. Maknanya kumpulan A dia beruntunglah sebab dia datang pada minggu yang pertama dan minggu yang ketiga. Jadi dia akan laksanakan 2 program. Tetapi kumpulan B mungkin dia sempat untuk dilaksanakan 1 program sahaja. Sama ada intervensi ataupun program khas kecemerlangan. Okey, itu perkara yang pertama cikgu. Okey, perkara baru yang pertama, kita pergi pada perkara yang baru yang kedua. Nanti bila ada apa-apa persoalan, mungkin cikgu kumpulkan persoalan
dalam hal-hal lain nanti kita boleh bersoal jawab lah. Okey, perkara baru yang kedua berkenaan dengan kebajikan. Yang ni dalam mesyuarat semalam bersama dengan Pengetua Guru Besar Gombak dimaklumkan Encik Aswar Karim maklumkan perkara ini. Amount bantuan awal persekolahan adalah tahun ini berjumlah 150 dan disalurkan ke akaun sekolah pada bulan Januari 2022. Maksudnya dalam bulan ini akan masuk dan dilakukan penyerahannya pada awal pembukaan sesi persekolahan 2022. Maksudnya pada bulan 3 pembukaan sekolah nanti pada bulan Mac. Walaupun duitnya masuk awal, kita buat persediaan dan akan diserahkan pada bulan Mac nanti. Okey, perkara baru yang ketiga berkenaan dengan rancangan makanan tambahan. Untuk sesi 2022 ni dia ada susu dalam menu RMT nanti, mungkin perkara ni akan diterangkan oleh Puan Zaleha lah sekejap lagi. Okay, perkara baru yang keempat, kantin. Ini saya nak maklumkan tentang kantin. Pengusaha lama Aloha Catering tarik diri daripada meneruskan perjanjian yang ada. Sebenarnya ada lagi setahun lagi untuk tahun 2022, tetapi Aloha Catering ini telah pun menarik diri daripada meneruskan penyediaan makanan di kantin. Okey, hari pertama saya datang ke sini, didatangi oleh Aloha Catering ni dan menceritakan tentang masalahnya. Kenapa dia menarik diri? Sebab katanya tak dapat nak pusing modal, pengurangan dari segi pendapatan lah. Okey, jadi setelah berbincang dengan Encik Azwar hari di PBB dan dia menyuruh kita melantik caretaker yang baru, dan kita pun dah dapat, sedang berusaha selama seminggu, dah dapat caretaker yang baru. Jadi mungkin hari ini, esok dan lusa dia akan datang untuk mengemas ini kan kantin. Cumanya saya berharaplah kepada cikgu-cikgu semua, kita beri sokongan kepada pengusaha yang baru ini. Okay, sebab biasalah dalam PKP ini mungkin kita takut isu yang sama, mungkin dia takut pula sebulan 2 ni dia buat, dia akan tarik diri. Sebab apa? Sebab pendapatannya tak mencukupi. Ya. Jadi saya minta kerjasama daripada semua guru lah, bagi sokongan. Okay. Kemudian ruang makan guru disediakan di ruang kantin terbuka. Murid macam biasa makan dalam kelas, guru dibenarkan makan di ruang terbuka, tak dibenarkan makan di ruang bilik guru yang tertutup. Jadi saya dah maklumkan pada kantin untuk menyediakan ruang makan yang biasa lah di ruang utama tu, di ruang kantin tu. Jadi cikgu-cikgu boleh makan di situ juga. Baik, itu perkara yang baru yang keempat. Yang kelima, dah terbalik lah. Yang kelima adalah perkara unit-unit. Okey, yang kelima pengawasan guru besar. Saya tertukar dia punya perkara. Baik. Biasalah bila guru besar baru datang ni, dia cuba nak melakukan beberapa perubahan. Jadi saya sebagai guru besar, untuk penadi yang baru ni, saya harap saya bukan datang seperti guru besar sebelum ini yang menjadikan senadi ini sebagai tempat orang kata persinggahan sebentar je. Dalam masa 5-6 tahun dah 6 guru besar di sini kan. Jadi saya harap saya akan berada di sini lama lah dengan cikgu. Pencet pun lagi hampir 7 tahun. Saya harap 7 tahun lah saya pencet kat sini lah. Okay. Yang pertama, wawasan saya memperkasakan sistem fail senadi. Hari pertama saya masuk, saya tengok fail. Di bilik fail saya dibawa oleh penolong kanan, melawat kawasan sekolah dan lihat apa yang ada di senadi ini. Dan dari segi sistem fail ni memang kita kena mantapkan lah, kita kena memperkasakan. Contohnya, file-file panitia yang berada di bilik fail. Mengikut SPSK yang sebenar, file-file panitia memang tidak boleh berada di luar kawasan pejabat. Okay. Jadi kita kena perkasakan benda ni. Saya akan mungkin bersama dengan Cikgu Asar akan buat bengkel bersama panitia untuk menyediakan fail sepatutnya. Sepatutnya setiap panitia ada 12 fail ataupun paling kurang 11 fail. Saya cuma lihat setiap panitia cuma ada 3 ataupun 4 fail je. Yang lain tak tahu ke mana. Mungkin saya tak nampak ke, mungkin ada benda tu. Tapi kita kena memperkasakan baliklah benda ni. Yang kedua, memperkasakan pejabat senadi. Pejabat ni sebenarnya tidak penting dalam pembicaraan apa-apa di mana-mana institusi lah. Sekarang ni saya sedang berusaha untuk menaikkan sikit dan tak banyak pejabat senadi ni.
Contohnya mungkin lepas ni kalau cikgu nak jumpa Puan Zaleha, dia telah berpindah bilik ke bilik fail, bukan bilik fail yang besar tu, bersebelahan dengan dia. Bila bilik fail yang sebelah tu dijadikan bilik fail induk. Di situ saya akan letakkan semua fail panitia dan semua fail SPSK. Jadi bilik yang Puan Zaleha duduk sebelum bilik lah kita. Yang ketiga, memperkasakan bilik gerakan senadi. Itu wawasan saya. Bilik gerakan itu telah pun disusun mengikut apa cita rasa saya lah kan. Dan nampak lebih selesa lah. Dan kita akan cuba memperkasakan. Kemudian memperkasakan bilik guru senadi. Tadi saya dah berbincang dengan PK secara tak langsung lah. Ini idea ni timbul secara spontan dan kita cuba laksanakan. Kita cubalah untuk tahun 2022 ni, kalau tak dapat mungkin tahun 2023, yang mana bilik blok B itu 3 kelas di blok B saya akan jadikan satu bilik guru. Maksudnya semua guru akan berada di satu pusat. Itu memang sepatutnya berlaku. Tapi di SD Senadi mungkin disebabkan oleh kawasan yang sangat luas. Kawasan yang sangat luas, sebab itu ada 3 bilik guru di Senadi ni. Jadi, dan saya lihat lokasi di blok B itu sendiri pun berada di tengah-tengah, berhampiran dengan kantin, berhampiran dengan surau, dan kita boleh akses ke mana-mana bangunan dengan mudah sebenarnya, tak jauh mana pun. Dan kita akan cuba laksanakan benda ni. Kalau dapatlah, kita cuba usahakan untuk menceriakan blok B itu untuk dijadikan bilik guru senadi. Okey, itu perkara baru, 5 perkara baru daripada saya. Okey. Jadi saya serahkan kepada laporan unit-unit. Kita pergi pada laporan unit. Saya mempersilakan Cikgu Azhar. Golongan pentadbiran untuk menyampaikan laporan unit pentadbiran dan juga kurikulum. Dipersilakan juga. Okey, terima kasih kepada Tuan Guru Besar. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Seperti mana yang tuan-tuan nak maklum, ada beberapa perkara yang Tuan Guru Besar kita ada meminta sedikit perbaikan lah. Jadi hari ini saya nak menerangkan laporan laporan. Pastinya yang pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada semua guru kerana telah berjaya menyiapkan data PDD yang seperti mana yang diminta. Jadi saya minta ucapkan terima kasihlah kepada semua kerana telah berjaya menyiapkan data. Jadi seperti mana yang Tuan Guru Besar kita minta, kita sekarang ni kena perlu mengadakan catch up plan kita lah. Kita kena buat perancangan di sini. Saya nak cakap tadi tapi Tuan Guru Besar dah cakap, jadi saya ada di sini lah. Okay, jadi saya dah buat catatan tadi untuk saya. Tapi apa yang telah diterangkan oleh Tuan Guru Besar tadi, kita akan semua akan duduk balik dan berbincang. Jadi kalau ada apa-apa yang tak faham, kita akan bincang bersama-sama. Terutamanya apabila kita nak membina PIL ataupun dengan perancangan kita, sama ada untuk buat intervensi itu perlukan pengayaan ataupun pemulihan. Jadi nanti kita akan bincang bersama-sama. Ini semua ya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk tahap penggal ketiga ini ada sedikit perubahan ya, terutama pada jadual waktu. Okay, perubahannya yang pertama ialah sekali pada jadual waktu pendidikan Islam dan moral, pendidikan moral. Sebelum ini pendidikan Islam jadi 7 sebab saya masukkan tasmik di dalam pendidikan Islam. Untuk penggal ketiga ini dan insyaAllah seterusnya tahun hadapan untuk penggal 2021, 2022 dan 2023 kita akan gunakan cara inilah. Saya akan cuba yang terbaik. Jadi saya telah asingkan. Jadi sekarang ni pendidikan Islam sebelum ini jadi ada 7 jadi 5. Kemudian tasmik kita asingkan dan kita keluarkanlah. Jadi bermakna sesiapa yang mengajar pendidikan Islam dan ataupun pendidikan moral, masa mereka akan berkurang secara automatik lah. Kemudian tasmik saya telah diasingkan, dikeluarkan daripada program pendidikan. Bukan dikeluarkan saya letakkan asing. Tetapi setelah saya fikirkan, sebab kita terpaksa fikirkan sebab murid bukan beragama Islam,
hampir separuh jadi kalau kita bagi balik awal 1 jam tu, saya rasa saya takut di kawasan hadapan tu meriah. Jadi meriah nanti kan macam-macam perkara yang akan berlaku. Walaupun kita penggiliran saya tumpukan kepada tahun 1, 2 dan 6 1, 2 dan 6 ini sebab ramai. Dia orang ramai kan, jadi takut perkara-perkara yang tak baik lah. Jadi saya terpaksa pecahkan tasmid tersebut dari 1 jam menjadi setengah jam. Maksudnya akan ada 2 hari lah. Dan murid yang bukan beragama Islam, mereka akan pulang setengah jam lebih awal. Jadi bila saya letak di hujung tu, tak adalah panjang sangatlah masanya. Dalam masa setengah jam tu mungkin dalam bergerakkan tu dalam 10 minit pun dah ambil masa. Jadi mereka akan berada di dalam kawasan sekolah lah sehingga dijemput oleh ibu bapa. Saya akan cuba keluarkan surat makluman kepada ibu bapa mengenai perkara inilah. Jadi sebenarnya dari sini saya meminta jasa baik guru pengawas ataupun guru disiplin untuk menolong jika ada pengawas yang terlibat bersama dengan murid bukan agama Islam itu, untuk mengawal mereka setengah jam yang tak rahir tersebut. Di hadapan mereka ada tu, kita minta tolong sekejap lah. Kalau ada guru-guru memang tak adalah kan, sebab ada masa kelas, ada kelas lagi. Jadi saya dah cuba susunkan dan jadual kontrasya, alhamdulillah. Okey, kemudian kita rehat masih lagi 30 minit. Harapan guru besar kita ni dia bincang dengan saya lah, ini baru cadangan ini baru cadangan dan boleh diterima dan kita boleh cuba buat. Di mana untuk yang tahap 1 dan tahap 1, murid-murid tahap 1, apabila waktu rehat kita bawa mereka turun. Cikgu yang waktu akhir tu sebelum rehat tu, cikgu boleh bawa mereka turun untuk buat pembelian. Dan kemudian tapi tak boleh makan di kantin. Tapi makan tetapnya di dalam kelas. Jadi kita tengok macam mana, sebab yang saya tahun 1 dan 2 berhampiran dengan kantin. Cuma tahun 3 dan 4 sahaja yang jauh sedikit. Jadi kita akan tengok keberkesanannya pada minggu hadapan lah. Jadi saya minta semua guru akan bekerjasama lah untuk perkara ini. Kemudian catch up plan ni guru besar telah lakoni maklumkan. Jadi saya skip saja. Okey, kemudian pemilihan buku kerja dan jumlah buku tulis untuk mata pelajaran pada tahun 2022 dan 2023 untuk tahun depan. Maksudnya kita boleh rancang lah. Untuk makluman cikgu-cikgu, ada beberapa syarikat telah pun menghantar sampel. Jadi cikgu-cikgu boleh lihat sampel jika perlu. Yang mana perlu, maklumkan kepada saya ataupun saya akan bagi borang. Kalau perlu, cikgu bagi tahu supaya kita senang untuk berurusan dengan pihak kedai buku. Sama juga dengan jumlah buku tulis ataupun buku latihan. Jadi kita tak nak beli macam tahun ni kita tak tahu kan PDPR, kita tak tahu ada PKP. Jadi kita tak sangka perkara-perkara ini akan berlaku. Jadi kita tak nak nanti ibu bapa merungut lah. Contohnya dia kata cikgu buku tahun lepas ada lagi. Maksudnya yang tak digunakan lagi lah. Jadi kita kena berfikir dan berbincang bagaimana untuk mengurangkan kos kepada mereka lah. Sebab maklumlah macam-macam apabila PKP ni ramai ibu bapa yang terjejas. Jadi kita kena ambil kira yang tu semua. Jadi saya harap nanti kita akan buat perbincangan dan saya akan keluarkan senarai lah jika perlu. Jika perlu berapa jumlah buku latihan yang perlukan. Sebab kita nak letakkan dalam book list untuk tahun penggal 1 2022-2023. Ini untuk kegunaan tahun hadapan lah. Saya gambarkan tahun depan je. Okey. Jika untuk aktiviti panitia, jika perlu ABM bukan ABM, BBM, bahan bantu mengajar. ABM ni bahasa lama perlu maklumkan kepada GB atau pentadbir dan untuk perlu buat nota minta lah. Jika ada duit lagi, bolehlah kita fikir-fikirkan untuk menambah, memperkasakan lagi kita punya BBM dan juga kita punya PDPC. Okey, untuk pengurusan fail dan unit kurikulum akan dilaksanakan secara berperingkat dan terpimpin untuk penambahbaikan seperti mana yang ditekankan oleh Tuan Guru Besar kita tadi. Saya rasa itu saja Tuan untuk saya hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Azhar, PKP, Program Pentadbiran. Terima kasih atas pembentangan dan juga laporan daripada unit kurikulum.
Okey, seterusnya saya persilakan perwakilan HEM Puan Ustazah Zaliha untuk melaporkan ataupun membentangkan dari unit HEM. Dipersilakan. Terima kasih Guru Besar, Tuan Guru Besar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ada sikit perkara, iaitu yang pertama, pembahagian murid ikut kumpulan bagi tahun 3, 4 dan 5. Bagi kumpulan A1 atau dan 2, tapi murid RMT mesti datang tiap-tiap hari. Kalau tahun 1, 2 dan 6 memang dia RMT memang dah datang tiap-tiap hari, tapi murid 3, 4 dan 5 guru kelas tolong buat kumpulan, tapi murid RMT hari-hari dia datang. Itu satu. Dan murid RMT tahun depan RMT dia ditambah dengan susu, iaitu susu UHT yang kosong, iaitu tak ada perisa. Susu tu disediakan oleh kantin seperti memula susu yang dapat, bukan macam tahun ni, iaitu tahun 2019 rasanya, ke tak silap saya. Dia susu tu akan disediakan oleh kantin dan kantin akan masukkan dalam makanan RMT. Oleh kerana guru besar nak suruh kita bagi murid pergi ke kantin, jadi saya dah bincang dengan kantin baru ni, iaitu kita tetap buat menu dalam grup order makanan kantin, sebab untuk nak mengelakkan kita daripada kerugian. Jadi dia boleh searchkan makanan tu mengikut bilangan yang murid minta, dan saya minta juga dia buat lebih sedikit. Jadi orang kantin mungkin tak akan hantar ke blok B tahun 1, tahun 2, dia hanya hantar ke blok C, iaitu 3 dan 4, sebab mungkin jauh. Jadi saya dah masukkan nama pengusaha kantin dalam grup order makanan, iaitu Puan Marina. Dia iaitu daripada syarikat Nada Enterprise. Saya dah masuk dan saya akan minta dia letakkan menu makanan pada hari Ahad, dan macam biasa cikgu kena war-warkan kepada dalam grup kelas dan tanya siapa yang nak beli dan nak order, dan beritahu kepada Puan Marina sebelum pukul 8 ataupun pukul 9 nanti Puan Marina akan masukkan. Itu bahagian kantin. Kemudian APDM ni cikgu kena isi kehadiran murid sebelum pukul 9 pagi setiap hari. Dan akhir bulan cik guru kelas kena tutup APDM, iaitu sahkan laporan bulanan. Iaitu kalau bulan 1, 31, andainya kata 31 tu hari Jumaat, tutup. Yang terlepas memang banyakkannya tak tutup dan peringkan 1 salinan buat file kelas masing-masing. Maknanya bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai ke akhir tahun. Jadi ini dapat memudahkan kita rujuk balik siapa yang hadir penuh ke, siapa yang tak hadir, kita boleh rujuk balik. Kalau andai kata line tu tak elok, dimaafkan kalau dia dihantar lewat, dikemas kini lewat. Sebab ada yang hantar lewat dan ada yang tu. Walaupun kita guru kelas tu bercuti, saya harap tolong bagi kepada kawan, pada cikgu kelas lain ataupun penyelarah yang isi. Kalau penyelarah cuti, guru lain tak boleh bagi nama, guru-guru lain boleh bagi nama kepada saya dan saya akan masukkan dalam APDM nama murid yang tidak hadir. Jadi murid tahun 1, 2 dan 6 senang saya boleh isi gitu jika kalau cikgunya tak hadir.
Tapi murid 345 tolong bagi kat saya satu salinan. Jadi saya boleh tahu mana kumpulan A, mana kumpulan B. Dan andai kata cikgu tak datang, murid dalam kelas tu boleh bagi tahu kat saya, pesan pada murid suruh bagi kat saya ke, cikgu lain ke, bagi kat saya akan masukkan APKM tu. Kemudian yang ketiga iaitu SSDM. Guru kelas patut boleh keluarkan boleh masuk, guru kelas kena masukkan sasiah murid sama ada dia baik, dia bagus dalam SSDM. Bukan guru disiplin yang masukkannya, guru kelas yang masukkan, dan baru dia boleh kepada guru disiplin kalau dia buat murid tu ada masalah ke, lepas guru disiplin cek, kemudian dia akan terus turun kepada guru bimbingan dan kaunseling, dan akhir sekali bimbingan kaunseling akan buat intervensi kepada murid yang tak hadir sekolah ke. Surat amaran pun dia, amaran pertama, kedua, ketiga semuanya dikeluarkan daripada SSDM. Kita tidak boleh buat surat sendiri dah. Yang tu. Tapi SSDM sekarang ni saya tak pasti sama ada Cikgu Siva boleh buka dulu. Sebab baru ni disuruh tukar password, tapi tak boleh. Sekarang ni boleh atau tidak saya tak pasti. Saya nanti Cikgu Siva lah beritahu. Kemudian jadual bertugas, saya tak akan masuk macam dulu dah, iaitu saya letak jadual bertugas blok A, blok B, blok C. Saya akan buat jadual bertugas seperti dalam buku pengurusan. Saya masuk itu dan ikut nombor dia. Siapa di depan, siapa yang nak ni di kanting, siapa yang menulis menulis laporan, siapa yang melihat kebersihan, itu saya dah tulis nama tu. Saya harap boleh ikut dan boleh buat ni. Kemudian buka sekolah minggu hadapan. Seperti biasa, guru bertugas dan juga guru kesihatan iaitu Puan Ustazah Nur Aznida dan juga guru bimbingan kaunseling akan buat buat test kit, iaitu murid yang ada borang sahaja. Murid yang mak bapak dia tak bagi borang, kita tak boleh buat. Hanya murid yang ada borang, seperti macam sebelum kita bercuti, tahap 1, seorang satu kelas, sebab kita 620, dia bagi 31 orang untuk buat ni lah test kit, iaitu termasuk dengan budak pra. Yang lain satu-satu, yang tahap 2 je setiap kelas 2 orang. Macam baru ni, dan kita akan buat di bilik gerakan. Hanya itu sahaja yang laporan untuk saya hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Ustazah Zaliha, Ketua Kanan HEM atas pemutangan dan juga makluman yang disampaikan. Harap ada tindakan dan juga makluman kepada semua guru seperti mana yang dimaklumkan oleh PKM lah. Okay, mudah-mudahan pembukaan sekolah pada minggu hadapan dapat kita laksanakan dengan mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh PPM. Baik, seterusnya saya mempersilakan Pengelola Kanan Curriculum Encik Zayed Akbar untuk membuat pemutangan dari unit curriculum. Persilakan. Terima kasih Tuan Guru Besar. Yang berusia Tuan Nur Azmi Rejab Besar Senadi, barisan rakan-rakan JPK, Cikgu Azhar, Cikgu Zaliha, sebenarnya rakan-rakan guru Senadi. Daripada saya ada beberapa perkara lah, tapi saya akan singkatkan. Okay. Yang pertama tentang PAJSK, pengisian PAJSK yang diterajui oleh Cikgu Nur Azilah, Tuan Azilah, yang saya dipahamkan tarikh tutup pengisian ialah pada 31 sehingga 31 Januari. Tapi kalau boleh kita akan selesaikan kalau boleh seminggu sebelum tarikh tutup lah. Selalu kebiasaannya begitulah, kita akan ambil masa seminggu awal supaya sekiranya ada apa kekurangan, kelemahan kita boleh
boleh lagi kita tampur dalam masa seminggu akhir tu. Ini untuk semua guru lah yang ditajuk oleh Cikgu Nur Azila binti Abbas. Dan saya percaya pengisian ini telah pun berjalan, telah berjalan untuk tahap 2 dan saya harap semua selesai lah. Kita ada masa lagi dalam 2 minggu lah untuk selesaikan pengisian. Baik, yang kedua, sebenarnya saya janji, saya cadangkan dan saya janji pada tahun 2021 kita akan adakan aktiviti atas talian yang terakhir, aktiviti co-curriculum, bermakna setiap unit mana ada 3 kali lagi perjumpaan, kita ada 7 minggu lagi hari persekolahan pada sesi penggal ketiga. Jadi yang saya janjikan dan setujui kita akan buatlah kalau boleh, dan tarikh-tarikh yang saya pilih ialah pada 19 Januari, 20 Januari dan 10 Februari. Sama ada kita mulakan dengan uniform, permainan dan seterusnya persatuan. Dan nanti apa sebarang perubahan saya akan maklumkan kepada lah bersama dengan Ustaz Amirul. Ini akan dimaklumkan oleh Ustaz Amirul lah, Ustaz Amirul. Dan kalau ikutkan kita 2 jam atas talian, tapi tak perlu, tak perlu. Kita bila kita bersebuka di sekolah, kita balik dalam pukul 1, pukul 2 sampai sekolah. Jadi kita jangan mula awal, kita mungkin boleh mula pada pukul 2.30, seawal 2.30 ataupun pukul 3. Nanti saya akan bincang Ustaz Amirul. Dan kita mungkin Google Meet tu kita ambil masa sejam pun cukup, sebagai penutup untuk aktiviti supaya murid-murid ni tak lupa. Kita mungkin boleh buat yang aktiviti atas talian secara asal lah, mungkin lagu rasmi, uniform ke, kalau pada uniform lah, dan beri ingatan semula supaya murid tahu, dia tak lupa yang dia ni adalah pengakap, dia ni TKRS, dan begitu juga dengan permainan supaya murid tak lupa apa permainan dia tahun ni. Sebab kita dah lama rasa dah beberapa bulan kita tak adakan, supaya kita dapat kumpulkan aktiviti, jalankan aktiviti secara minimum 5 kali perjumpaan setiap unit. So kita buatlah perjumpaan sebagai penutup. Cikgu-cikgu boleh buat rumusan aktiviti sepanjang tahun 2021 dan 2022. Dan walaupun kita dah masuk tahun 2022, kita tak rasa macam masuk tahun baru pun, sebab dengan mengikut suasana, senario sekarang ni, perubahan jadual, takwim. Selalunya bila masuk tahun 2022 ni kita rasa tahun baru dah kan, kita menghadap murid-murid baru tahun 5 tahun, tapi saya sendiri rasa macam tak rasa pun tahun baru tu. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, kalau boleh cikgu-cikgu pun dah bersedia selesaikan, serahkan semua sebarang sijil kepada murid, terutama murid-murid yang menyertai dalam pertandingan secara maya tu. Ada beberapa lagi sijil yang baru sampai. Yang terkini tadi ada sijil 6 sekawan pengakap dan juga pertandingan STEM ada seorang, ada plak sekali sampai, kita akan serahkan. Dan yang keempat, begitu juga dengan bantuan uniform, kita ada 2 orang yang mendapat bantuan uniform dan tambah seorang lagi murid yang baru berpindah daripada Kuala Selangor, SK Bukit Belimbing. PK Koko SK Bukit Belimbing ni dia serahkan pada saya RM100. Sepatutnya dia diserahkan sekolah lama, tapi tak sempat. Sekolah lama tu tak sempat nak belikan uniform, jadi diberikan saya secara tunai. Dan saya akan jumpa murid ni untuk kita belikan uniform, bantuan uniform ni. Sarannya anak perempuan guna pandian. Nanti kalau ada guru yang rasa ni murid dia, nanti boleh jumpa saya lah, supaya kita boleh belikan uniform. So ada 3 orang lah murid kita. Yang keempat. Yang kelima, di mana wawasan guru besar baru kita, dia nak kita kemas kini dan kita upgrade
kita punya file, insyaAllah kita akan buat sama-sama lah dengan khusus untuk co-curriculum, jawatan kuasa saya, antara yang kuat sini Ustaz Amirul, Cikgu Rahman, dan Cikgu Nurul Hafizah, kita akan sama-sama lah kemaskini file kita untuk perkasakan file. Dan bukan makna file yang ada ni tak bagus, tapi dah terlampau lama dengan kulit yang lama, dengan nombor siri yang lama 800. Tak silap saya sekarang ni pun kita fahamkan kita nombor siri tu ialah 600. Itu yang kelima lah. Yang keenam, ini secara peribadilah, dalam saya mengambil sedikit ruang dalam ruang saya ni, kalau boleh tak perlu catat pun tak apalah. Terima kasih kepada semua guru lah yang telah membantu saya, membantu kami lah, Cikgu Azhar. Tapi sebenarnya bukan membantu kami sebenarnya. Sebenarnya cikgu-cikgu ni membantu sekolah, mana kita bersama-sama membina sekolah. Yang memberikan meluangkan sedikit masa, memperkasakan, menceriakan sekolah, utamanya yang teres, Stadium Wembley kita tu. Terima kasih. Kita dapat selesaikan sebelum buka sekolah sesi yang ketiga ni. Dan mungkin ada lagi perubahan-perubahan lain kita akan buat. Kita tak akan berhenti di sini, tapi ikut kekuatan kita lah, kemampuan dan kekuatan kita. Tapi setakat ini saya sangat-sangat berpuas hati dengan kerjasama daripada semua cikgu. Bukan cikgu lelaki saja, termasuk cikgu wanita juga. Jadi walaupun cikgu wanita tak adalah yang pergi tembak water jet, tak ada yang tolong mengecat, tetapi sebenarnya setiap kerja tu ikut kesesuaian, diwakili ikut cantina kadang-kadang. Jadi kita lihat kekuatan. Bila kita nak buat kerja ni dalam senadi ni, seperti mana wawasan guru besar, dalam senadi kita buat kerja bukan kita ikut tapi kita ikut kekuatan. Mana yang mampu buat bahagian yang ada kebahagiaan bahagian ni, okey, teruskan. Mana yang mungkin dia tak boleh bagi sumbangan dalam bentuk A, dia mungkin boleh beri sumbangan dalam bentuk B. Tak boleh B, mungkin C. Sebab kadang-kadang ada cikgu kita nampak dia macam, bukan saya kata tak membantu, macam tak ada keterlibatan, tapi tak tahu nasi lemak dekat pejabat, nasi lemak dekat bilik guru. Tu saya kata itulah kekuatan dia. Mungkin dia tak boleh beri kekuatan tenaga dari segi sumbangan tenaga fizikal, tetapi dia boleh pula beri sumbangan dari segi kewangan. Itu contohlah. So saya suka, saya ulanglah. Saya kalau nak bekerja dengan guru, saya tak lihat kelemahan guru. Saya suka ambil kekuatan dia. InsyaAllah setakat ni saya sangat-sangat berpuas hati dengan semua guru. Bukan guru lagi, semua guru. Saya tahu setiap orang ada kekuatan tersendiri. Mungkin saya tak guna pada A, tapi saya boleh guna kekuatan ni pada B, pada C, pada D. Kita masing-masing ada kekuatan. Tapi bila kekuatan ni kita gemblingkan bersama, insyaAllah kita akan nampak perubahan sedikit demi sedikit untuk senadi. Dan insyaAllah kalau guru besar pun nak pencen dekat senadi, saya pun nak pencen dekat senadi. Walaupun saya ada tempoh perkhidmatan lagi 10 tahun, insyaAllah kalau boleh saya tak nak gerak lah, biarlah saya pencen di senadi juga. Dan dalam masa cuti ni pun ada beberapa lah, yang baik ada, yang tak baik pun ada. Tapi saya rasa nanti guru besar akan maklum kot. Yang tak baik macam semalam, sekolah kita di bahagian pra, pagar bahagian pra tu ada 6 keping hampir dibawa lari. Tapi saya nanti minta mungkin guru besar akan terangkanlah lebih jelas. Dan ada tembok yang roboh. InsyaAllah dengan adanya guru besar, kehadiran guru besar akan menguatkan lagi senadi kita. So terima kasih, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa pada hari Isnin ni. Terima kasih. Okay, terima kasih PK Eko, Cikgu Zayat Asbal atas penerangan yang panjang lebar tadi. Okay, terima kasih banyak atas laporan juga. Dan saya juga mengambil kesempatan ni lah untuk mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang datang membantu mengecat tangga teres tu. Minggu yang pertama orang lain, minggu yang kedua orang lain, maksudnya ramai yang membantu dan sesuailah dengan slogan kita ni senadi sebenarnya. Okay, kalau putus satu nadi,
habis bincang hidup kita juga kan, kalau putus satu nadi. Sama yang juga terjadi senadi ni kalau kita putus satu bahagian, mungkin akan membawa kepincangan dan juga kepulangan. Okey, terima kasih selagi Cikgu Zayat Akbar, PTKO. Dan kita masuk kepada hal-hal lain. Saya buka dulu hal-hal lain kepada semua guru. Kalau ada yang nak disampaikan. Ya, Pak Razila. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera yang berusaha Tuan Guru Besar, barisan para pentadbir dan juga rakan-rakan yang dikasihi. Di sini saya ada beberapa soalan yang nak dikemukakan lah kepada Tuan Guru Besar ataupun kepada Encik Azhar. Okey, untuk makluman Tuan Guru Besar, saya Cikgu Rozila binti Abu Kasim, Ketua Panitia Bahasa Melayu. Okey, tadi Tuan Guru Besar ada menyatakan tentang catch up plan tu dengan PIL ya. Okey, soalan saya yang pertama, boleh tak Tuan Guru Besar ataupun PKP jelaskan dengan lebih detail lah berkenaan dengan catch up plan dan juga PIL tu. Saya rasa bukan saya tak tahulah sama ada saya ke yang ketinggalan ataupun tak. Sebelum ni memang kita ada buat PIL lah, tapi untuk sejujurnya lah untuk tahun 2021 memang benda ni hanya di peringkat di file sahaja. Okey, ataupun kita ada buat tapi untuk peringkat panitia lah. Okey, dan yang keduanya, bila tarikh sebenar yang kena hantar PIL itu? Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Rozila. Baik, saya cuba jawab sebab saya bentangkan tadi saya cuba jawab. Macam ni, sebenarnya sepatutnya perancangan ini berlaku sebelum cuti. Okey, sepatutnya perancangan ini berlaku sebelum cuti penggal yang ketiga ni lah, penggal yang kedua. Sebelum cuti lagi kita dah ada perancangannya, dah siap sedia dengan PIL-nya, dah ada datanya, dah ada bahannya. Patutnya begitu. Dan kita juga bila buka sekolah ni kita melaksanakan intervensi dan juga program khas kecurangan. Patutnya begitu. Okey. Tetapi disebabkan senadi orang kata baru orang kata nak mulakan benda ni, dia sebenarnya untuk makluman cikgu, KAP 2 ni, catch up plan 2 untuk dilaksanakan pada penggal yang ketiga ni, kalau dilihat daripada segi permulaannya, yang pertama kena ada data. Data tu mana kita nak dapat? Daripada instrumen yang kita laksanakan. Kalau kita tak laksanakan instrumen, maksudnya kita ambil daripada data sedia ada lah, data PBD, TP1 dan sehinggalah TP6. Bentuk data itu maksudnya setiap murid, setiap ada nama murid dan apa TP yang dicapai untuk semua subjek. Itu yang pertama. Daripada data itu kita perlu laksanakan intervensi. Bagaimana kita laksanakan intervensi? Kita perlu ada perancangan. Perancangan yang paling baik adalah dengan melaksanakan PIL. Dengan data yang ada kita buat PIL. Tetapi sekarang ni kita nak buat PIL, nak bincang. Macam mana kita nak bincang? Okey, sekarang ni hari Jumaat, esok Sabtu, Ahad, Isnin dah kita laksanakan. Maksudnya tak perlu pun ada PIL. Okey, dengan sebab tu saya dah tunjuk tadi dia punya sekejap saya cuma nak yang ini sahaja. Okey, yang ini cikgu. Kita terus kepada, kita langkau PIL tadi, kita terus kepada program yang kita nak laksanakan di senadi. Contohnya saya ambil contoh subjek matematik. Ini subjek matematik. Isu dia lemah konsep asas pecahan. Punca dia kurang latihan ataupun PDPR kurang berkesan. Dan nak dicadangkan apa? Kita adakan latihan studi konsep pecahan. Ataupun kita nak beri nota berfokus. Sasarannya pada murid TP1, TP2. Siapa murid TP1, TP2 tu? Datanya dah ada. Panitia dah ada nama murid yang menguasai TP1 dengan TP2.
Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita nak laksanakan program hak kecemerlangan. Yang kita sedia maklum, program hak kecemerlangan ini hanya untuk murid TP3 hingga TP6. Apa yang cikgu nak laksanakan? Isilah borang ini, format ini dengan perkara yang ataupun intervensi dan PKC yang cikgu nak laksanakan. Kita faham dekat itu cikgu Baik, bila nak hantar, sepatutnya saya sebut tadi lah, sepatutnya dah ada dalam file. Kalau ni sepatutnya dah ada. Tetapi kalau boleh dalam minggu yang pertama ni, mungkin sebelum hari Rabu lah. Okey. Takut pula dia datang hari Selasa, takut pula datang hari Isnin. Nanti tak pandai-pandai lah saya jawab. Tapi saya harap kalau hari Isnin lagi bagus. Selasa okey. Rabu pun okey. Tak ada masalah. Cikgu hantar apa yang cikgu kena hantar. Format ini bersama dengan data murid bagi setiap subjek. Boleh dah menjawab persoalan Puan Rozila? Okey, boleh. Satu lagi saya nak tanya, adakah semua guru kena sediakan yang plan intervensi dengan... Bukan semua guru. Ini panitia. Sebab tu saya sebut, panitia bincang dalam panitia tu. Mungkin hari Isnin bincanglah dalam panitia, dapatkan satu saja. Yang ni satu je benda ni. Mungkin saya sebut tadi mungkin ada 3 PKC dan juga 3 intervensi. Masukkan 6 perkara di sini dalam satu borang ni. Boleh faham cikgu Okey. Satu lagi cikgu, berkenaan dengan RPH untuk kita buat kat sekolah ni, adakah RPH kita berkaitan mesti mengikut intervensi ni ataupun RPH yang biasa? Saya sebut tadi. Dah saya nyatakan, mesti berkaitan dengan intervensi, bukan dengan silibus. Dah habis silibus lah. Dah tak ada kaitan dengan silibus lah sebelum ni. Dah habis dah. Sekarang ni mesti tulis maklumatnya adalah berkaitan dengan intervensi dan juga PKC yang kita nak laksanakan. Okey, terima kasih. Okey, dulu. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi hal lain? Saya tak nampak bila saya present, saya tak nampak siapa yang akan tanya. Cikgu Azizah. Assalamualaikum cikgu, saya Cikgu Azizah. Okey cikgu, saya adalah dah terima WhatsApp, Telegram daripada ibu bapa yang tak membenarkan anak dia hadir selagi ada COVID. Tahun lepas pun alasan yang sama juga cikgu, dia tak muncul pun, dia tak pernah ada pun waktu sesi bersemuka sebab dia kata selagi COVID ada, dia sayang anak dia apa-apa jadi pada anak dia, siapa nak bertanggungjawab. Dia cakap macam itulah dengan saya, lepas tu dia pun sertakan surat. Yang baru ni pun macam tu juga, dia kata sebab kes COVID ni masih ada. Jadi dia memang tak benarkan anak dia hadir ke sekolah. Okey. Untuk murid-murid yang macam ni kan cikgu, kita nak buat macam mana ya? Itu je soalannya cikgu Azizah. Ada lagi. Lepas tu ada juga masalah saya, anak dia pun tak pernah yang masa kita sebelum cuti ni tak pernah hadir sebab masalah transport. Dia duduk dekat Koskan. Dekat Koskan tu dekat yang kita nak pergi Bukit Beruntung tu kan. Memang jauh lah. Masalahnya kenapalah dia tak nak sekolah area situ kan. Dia duk bagi alasan kat saya masalah transport. Jadi untuk yang macam ni apa yang saya boleh buat sebab murid ni tak pernah muncul pun. Dan soalan saya yang ketiga, kalau kita nak buat program ni kita buat dengan murid secara bersemuka je ke cikgu? Ada lagi cikgu Azizah, bukan Azizah. Ada dua, Azizah ada, Azila pun ada. Ni Azizah Osman ke? Ya, kita pernah sama SK Taman Selayang dulu. Okey, selamat bertemu kembali. Itulah. Selamat datang ke Senari. Apa tu kan cikgu? Yang budak yang macam kita buat dua kan, penggiliran dengan online. Sekarang ni masalah murid saya yang secara online ni, sebelum tu diorang boleh ikuti online sebab dia ada peranti, dia guna handphone mak ayah dia. Tapi sekarang bila mak ayah dah keluar bekerja, itu pun masalah juga. Dia pun tak pernah ikuti juga secara online. Itu ada 4 tu lah yang saya suarakan. Okey, terima kasih cikgu. Saya dengar penjelasan cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Azizah Osman. Saya cuba jawablah yang pertama. Berkenaan dengan murid tak hadir sebab COVID, yang ni kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Ini kita tak boleh paksa, kita tak boleh apa-apa. Cumanya dia perlu maklumkan kepada pihak sekolah
bila masa dia tak hadir. Dia tak hadir, mungkin dia tak nak hadir daripada tarikh sekian ke tarikh sekian. Dia kena maklumkan pada pihak sekolah. Dan pihak sekolah tak akan ambil apa-apa tindakan. Okay, tak akan dikenakan tindakan disiplin dan sebagainya lah. Begitu juga dengan yang tak hadir disebabkan tak ada masalah, disebabkan masalah transport ni, dia jauh. Dia jauh itu urusan dia sebenarnya. Kenapa dia tak nak duduk di sekolah yang belajar di sekolah yang berhampiran dengan rumah, itu hanya dia saja yang boleh jawab. Cikgu tak payah nak pening kepala nak fikirkan benda ni. Itu hal dia sebenarnya. Kita serah kepada dia apa masalah. Dari segi TP ni, untuk makluman semua cikgu, untuk masalah yang pertama dengan kedua murid yang tak hadir ni, okey, bersemuka dia tak hadir, PDPR boleh tak hadir, dia cuma hanya layak TP 1 sahaja. TP 1 sahaja bagi murid yang tak pernah bersemuka dan dibagi surat takkan hadir untuk sekolah secara bersemuka, layaknya hanya TP 1 sahaja. TP 1 cikgu? Ya saya. Itu dimaklumkan sendiri oleh Puan Rohanah Timbalan Sektor Pembelajaran di PPP. Dia layak itu saja. Okey. Walaupun kita tahu dia pandai ni budak ni, kalau dah keluar TP 6 ni kan. Ya. Tapi sebab dia tak pernah hadir. Ya betul. Dia tak pernah hadir. PDPR pun tak hadir, semua tak hadir. Apa evidence yang kita nak jadikan dia TP 6? Kan? Yelah. Jadi dia cuma layak TP 1 sahaja. Okey. Kemudian dengan program bersemuka sebab masalah peranti, PDPR sebab masalah peranti, sekarang ni dah tak ada PDPR. Yang pertama, cikgu tak payah fikirlah pasal PDPR. Budak yang hadir secara penggiliran untuk sesi fasa yang ketiga ni, penggal yang ketiga ni, murid tahun 3, 4 dan 5 yang gilir, yang duduk di rumah memang takkan berlaku apa-apa PDPR. Okey, cuma je mungkin inisiatif cikgu kena berikan apa-apa latihan lah. Okey, mungkin dalam cikgu punya program TVC ada beberapa latihan. Cikgu maklumkanlah juga pada murid yang berada di rumah dalam grup PDPR yang datang secara bergilir dan gilirannya di rumah tak berlaku. Okey, saya rasa menjawab tak soalan Puan Aziza? Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, ada saya buka lagi lain cikgu. Cikgu Nasir. Okey, cikgu Nasir. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya cuma nak tanya tentang catch-up plan tadi yang ada diberitahu tadi. Ada format tertentu ke kita nak buatnya? Dan bila perlu dihantar, minggu depan ke? Ataupun tak tahulah bila kan? Mungkin dalam bulan ni ataupun minggu depan ke, saya tak tahu. Cuma saya nak, kalau macam saya tengok catch-up plan tu, saya ada tengok dekat internet, ada macam-macam dia punya format ni, ada sikit-sikit lah. Kalau yang Senaran Budi punya ada, bolehlah bagi untuk semua cikgu supaya nak nampak selaras semua. Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua tentang program intervensi tadi tu. Macam saya KPTMK, saya dah mesyuarat dengan diri saya sendiri tadi sebab saya seorang je TMK. Saya ada nampak masalah dekat saya punya budak saya. Masalahnya sebab subjek TMK ni untuk dia tahun 6 saja. Dia tajuk programming, dia memerlukan komputer. Jadi masalahnya saya sekarang, kalau dekat sekolah, boleh tak saya nak masuk bilik komputer? Sebab kalau sebelum ni memang saya tak masuk sebab SOP tu kan. Tapi kalau sekarang ni mungkin buka tahun 2002 ni, boleh tak saya nak masuk bilik komputer? Bilik komputer ada dua. Satu di blok A, satu lagi di blok C. Blok C tu dia tertutup. Blok A tu dia agak terbuka sikit. Cuma blok C tu dia lengkap sikit lah. Blok A pun boleh guna juga bilik komputer. Itu saja. Okey, terima kasih Cikgu Nasir. Untuk soalan yang pertama ni, saya rasa saya dah maklumkan tadi. Format kita pakai format yang saya paparkan ni. Kita selaraskan ini sahaja formatnya. Ini sebenarnya format yang diberikan oleh PPD, tapi saya buat pengubah selaian. Saya cuma letakkan sasaran sahaja. Ini format yang diberikan oleh PPD sebenarnya. Saya cuma masukkan satu kolom untuk sasaran. Okey.
Cikgu, maknanya yang ni catch up plan lah ni? Yelah ni programnya. Okey. Okey. Kemudian bila nak hantar, saya kata selewatnya tadi sebelum hari Rabu. Okey, sebelum hari Rabu. Kalau hantar hari Senin lagi bagus. Cuma takut pemantauan kan, pemantauan datang hari Senin, tiba-tiba tak ada apa yang kita nak tunjukkan pada PPD. Pandai-pandai lah saya jawab ni. Yang pentingnya, saya harap sebelum hari Rabu saya dapat kumpulkan 12 catch up plan daripada setiap panitia. Okey, untuk perkara yang kedua, soalan yang kedua, Cikgu Nasir berkenaan dengan program intervensi yang nak dilaksanakan yang melibatkan subjek TMK, boleh ke tak masuk ke bilik komputer? Boleh, tak ada masalah. Dia macam pemulihan ya. Pemulihan, kenapa murid boleh bergerak ke bilik pemulihan? Dia boleh, tak ada masalah. Tetapi perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. SOP maksudnya cikgu kena bersama dengan murid, berjalan dengan murid pergi ke bilik komputer dalam adanya penjarakan dalam kelas, dalam bilik komputer pun sama adanya penjarakan. Kalau kita mematuhi SOP, tak ada masalah untuk kita laksanakan. Okey, Cikgu Nasir? Okey. Cuma cikgu saya nak tanya, sebab dekat blok C tu ada 2 bilik, satu lagi dekat blok C. Blok C tu bilik komputer dia tertutup. Dia dalam aircon kan, memang tak ada tingkap apa, boleh masuk juga tak? Kau nak guna yang mana? Yang C tu? Blok C. Saya kadang keadaan tertentu saya kena masuk blok C, kadang tertentu saya masuk blok A. Tapi biasa masuk blok A lah. Tapi kalau keadaan tertentu saya masuk blok C. Cuma yang blok C tu dia tertutup. Dia aircon kan, tak ada tingkap, tak ada pengudaran apa. Tak apa, boleh masuk. Dia pengudaraan tu memang sepatutnya antara ciri yang kita kena perhatikan. Tapi kalau bilik tu dah memang tak ada tingkap dan kita pun nak laksanakan ini, saya benarkanlah benda tak untuk dilaksanakan. Terima kasih. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Ada soalan lain cikgu? Ada hal-hal lain? Assalamualaikum Tuan Guru Besar. Saya Cikgu Rohaiza binti Harun. Hari ini saya nak bercakap berkenaan dengan kelab kebajikan guru dan staf. Saya sebagai pengerusi nak bertanya, sebab kita dah masuk tahun baru, tahun 2022, biasanya yuran kita kenakan sebanyak RM120 iaitu dengan kadar RM10 sebulan. Jadi setahun RM120. Soalan saya pertama, bila kita nak buat pembubaran dan pembubaran AJK lama dan melantik AJK baru bagi kelab bagi bagus, iaitu kelab kebajikan guru dan staf. Okey. Soalan kedua, kalau kata daripada pertama tu ada jawapan dia, saya nak tanya berkenaan dengan yuran. Kalau kata masih kekalkan yang lama, kami kena kutip yuran sampai bulan 3 lah. Tapi kalau dilantik yang baru, jadi kami dah tak berbuat kuasa lagi lah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Rohaiza. Memang saya sebenarnya dalam hal-hal ini memang saya nak sebut pasal berkenaan dengan kelab guru ni. Nanti saya sebutkan. Tapi untuk berkaitan dengan yuran ni saya sebutkan yang kejap lagi. Untuk bila nak dibubarkan, sepatutnya kita kelab walaupun sesi perserohan kita dah berbeza, tetapi kelab guru ni dia apa-apa urusan pentadbiran ni berdasarkan pada tahun kan. Jadi untuk tahun 2022 ni kalau nak buat lantikan yang baharu, kita boleh laksanakan dalam mesyuarat pembukaan sekolah nanti. Bukan mesyuarat pembukaan sekolah, mesyuarat pembukaan sesi 2022-2023 yang kita akan laksanakan sebelum cuti sekolah bulan Mac nanti. Okey, mungkin ataupun kalau rasa nak adakan awal, terserah pada pengerusi dan juga AJK untuk melaksanakan mesyuarat. Okey. Untuk yuran, sekejap lagi saya akan sebut berkaitan dengan yuran sebab ada perkara yang saya nak maklumkan. Okey, dari situ kita akan buat keputusan nanti. Okey, Cikgu Rohaiza. Maksudnya Tuan Guru Besar memberi kelonggaran kepada AJK membuat keputusan, begitu? Ya, saya. Okey, baik. Nanti saya bincang dalam AJK lah. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan ataupun hal lain Cikgu? Cikgu Azizah lagi. Ya, Cikgu Azizah. Cikgu, saya cuma nak tanya, kita ada keluarkan surat ke untuk maklumkan murid untuk ada ke sekolah pada hari Isnin ni? Cikgu Azhar respon. Ada, suratnya sudah ada.
Hanya untuk edit sahaja lagi. Oh, sebab ada parent dah tanya dah cikgu. Tapi saya hold dulu. Lupa tadi InsyaAllah nak tanya. surat tu saya akan bagi dengan jadual. Bila cikgu? Esok ataupun petang ni pun boleh. Okey. Secepat mungkin. Okey. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih Cikgu Azhar, Cikgu Izzah. Apa ni Azhar? Cikgu Azhar akan boleh dapat dimasukkan awal dalam grup WhatsApp tu supaya cikgu tak tanya ya. Okey Pak, Tuan. Surat tu dah ada, Tuan tinggal baca dah. Carry on, saya jalan. Okey. Cikgu Rozilah. Okey, maaf sekali lagi saya nak bertanya. Okey, tadi Tuan Guru Besar bagi tahu ada untuk murid yang tidak hadir langsung, kita boleh bagi TP1, betul kan? Okey, saya pernah menghadiri taklimat PBD yang disampaikan oleh Cikgu Abdul Rani dan juga Cikgu Mak Arifin. Okey, tahun lepas, ialah kira 2021 lah. Okey, dimaklumkan bahawa untuk pemberian TP, kalau murid tu tak hadir, dia mesti sebab Tuan Guru Besar cakap tadi, sebab kita tak ada instrumen yang boleh kita nak menilai dia. Tapi yang dimaklumkan pada saya, kita boleh melihat penilaian sebelum. Maksudnya penilaian sebelum PKP. Maksudnya kalau budak tu sekarang tahun ni dia darjah 5, kita boleh tengok apa keputusan dia masa tahun 4 berdasarkan yang itu. Adakah yang mana satu yang kita nak guna ni sebenarnya? Terima kasih. Terima kasih Puan Rozilah. Saya berpegang pada apa yang disampaikan dalam libat urus bersama dengan PKP dan besar ya. Cikgu Azhar pun ada masa tu kan. Puan Rohanah maklumkan memang kalau murid itu tak menghadiri PDPR dan bersemuka dia hanya layak TP1 saja. Ini benda ini telah diputuskan di peringkat jabatan dan disampaikan ke peringkat PBD sampaikan ke peringkat sekolah. Okay, itu yang itu yang saya sampaikan pada dalam surat guru ni lah. Tetapi kalau cikgu rasa TP1 itu macam, saya serahkan kepada cikgu yang tak ada masalah itu. Kalau kita bagi TP1 dan tiba-tiba datang parent datang mengamuk kat sekolah anak dia pandai, kan susah kita juga kan. Jadi saya serahkan kepada cikgu dengan kebijaksanaan cikgu. Kalau dia budak ini, murid ini bagus dan cikgu rasa nak bagi TP 4-5 berdasarkan pada perhatian yang cikgu laksanakan sepanjang tahun, mungkin masa tahun lepas, awal tahun kita bersekolah tahun bulan 1 dan bulan 2 kan, sebelum PDP dilaksanakan bulan 3 tahun lepas. Dari segi perhatian itu, murid ini layak untuk diberikan TP 4-5 ke. Jangan bagi TP 6. TP 6 tu jangan tu. Okey, saya serahkan pada budi bicara cikgu lah. Okey, Cikgu Rozilah. Okey, baik cikgu. Terima kasih. Sama. Okey, ada soalan lain? Cikgu Siti Zaitun. Assalamualaikum dan selamat petang pada guru besar dan pentadbir dan rakan-rakan. Saya nak tanya dua perkara. Yang pertama, adakah jadual kelas akan berubah? Dan jika berubah, mohon untuk masukkan, untuk cikgu-cikgu masukkan sebelum hari Isnin ni lah. Kalau kita dengar tadi, kalau ikutkan penerangan fikir pentadbiran, kita ada perubahan kan. Okay, yang kedua, saya nak tanya tentang SOP ketika murid-murid datang ke sekolah. Sebagai contoh lah, tahun 6 oleh kerana tiada penggiliran, mereka akan datang semua. So adakah SOP dia sama seperti yang lalu? Mereka akan diambil suhu, sanitize dan terus menunggu di dalam kelas sehinggalah 7.30 guru pertama hadir ke dalam kelas, ataupun mereka dibenarkan untuk menunggu di garaj kereta, di garaj di blok A tersebut. Adakah murid itu akan masuk terus seperti biasa ataupun macam mana? Okey, itu saja soalan saya. Okay, terima kasih Cikgu Siti Zaitun. Saya rasa yang perkara yang pertama, Cikgu Azhar dah maklumkan tadi, dalam waktu bersama dengan surat pemberitahuan berkenaan dengan buka sekolah akan dimaklumkan seawalnya hari ini dan selawatnya besok. Okay. Kemudian SOP tetap sama. SOP kehadiran murid sama ada penggiliran ataupun secara penuh tetap sama.
Okey, dia kena ambil suhu. Okey. Cumanya kita tak perlu, guru tak perlu ambil suhu. Guru tak perlu ambil suhu murid sebenarnya. Biarlah murid ambil sendiri, gerak sendiri. Dia orang dah dekat 2 tahun dah buat benda ni. Okey, dia ambil sendiri, dia gerak sendiri. Cumanya murid yang datang awal, saya dah berbincang dengan PKM, letakkan kawasan menunggu di kantin. Dia duduk di kantin dulu. Okey, dia datang awal, dia duduk di kantin dulu. Sehinggalah waktunya agak cerah dan selamat untuk digerakkan ke kelas-kelas. Okey, Cikgu Siti Zaitun. Okey cikgu. Kalau ikut yang lalu macam tahun 6 dan tahun 5 kita akan terus masuk ke dalam kelas lah. Mereka pun dah tahu. Cuma untuk tahun 1, 2 selalunya mereka akan tunggu di dataran gemilang lah. Okey. Untuk ni kita letakkan di kantin, dia menunggu di kantin dulu. Oh, maksudnya tahun 6 pun dia akan walaupun tahun 6 masuk kelas. Tahun 6 masuk kelas. Murid yang berada blok jauh, blok C sana, kalau dia datang awal, dia duduk di kantin dulu. Sebab kantin cerah, ada orang di kantin. Oh, okey, faham. Okey. Ada soalan lain cikgu, hal lain? Ada lagi? Kalau tak ada, saya nak pergi pada hal-hal lain saya. Ada juga? Tak ada? Tak ada lagi. Okey, baik. Perkara yang pertama, hal lain, iaitu berkenaan dengan kemas kini rekod peribadi adalah Hermes dengan penuh integriti. Maklumat keluarga anugerah APC kalau pernah terima dan juga lain-lain anugerah pendidikan yang dicapai, gambar, akaun bank, sejarah kematian. Gambar ni sebab Hermes ni adalah sistem rasmi kerajaan. Jadi gambar tu maksudlah gambar berukuran pasport yang betul juga ya. Yang background belakangnya biru ataupun putih tu. Okey. Baru ada integritinya berlaku di situ. Yang pertama, yang kedua, permohonan mengerjakan umrah rujuk makluman terkini dan buat masa ini bermula semalam. Bermula besok ditangguhkan. Okey, kalau ada cikgu buat mohon mengerjakan umrah Tuan, terputus Tuan, terputus. Harap bersabar ya, mungkin Tuan Guru Besar sedang cuba untuk sambutan ya. Cikgu Azhar nak tanya. Ya, ya. Pagar yang kat bilik pra tu pagar yang warna putih tu ke? Ada orang nak curi juga? Oh. Pagar tu pun ada juga orang nak curi ya? Iya, ya. Kami barulah selesai pasang tadi. Okey.
Kritikal betul tu. Memang sekarang besi kan mahal. Yalah, dia nasib baik dia tak ambil pagar konkrit tu. Yang pagar yang ni cikgu sekejap tak boleh share. Oh, Yang ni kami dah pasang tadi dengan Cikgu Zayat. Ni nampak ni bahan-bahan bukti lah. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 panel ni. Memang niat untuk dijual lah. Ni tempat kita bagi terang hari tu kan. Bila terang macam ni pula jadinya. Inilah yang kami tadi pun saya pun pergi kejap pemasangan dengan Cikgu Zayat tadi. Dah selesai lah. Tapi kami ikat dawai hijau lah sini. Daripada terbuka langsung. Kami cubalah untuk sementara menunggu bentukan baru. Mana guru besar tak masuk lagi. Cikgu Azhar, saya dah ditelefon oleh Cik Syarul. Dia tanya bila kita minta tu. Ada di sekolah nanti saya ni lah. Bila kita minta? Yang ingat tak yang guru besar Faizah suruh Ida hantar dulu? Yang itu itu suratnya saya tak ada yang tu. Ada di sekolah. Esok saya suruh kalah cari. Sebab dia nak minta segera dia tu. Mungkin dia nak bagi pagar baru kot. Mana guru besar tak masuk gini. Kalau Ustaz Munif ada pendamping lah kan. Kalau ada pendamping apa ke, bolehlah pasang keliling sekolah 3-4 ekor. Ustaz Munif macam mana? Ada. Cikgu Zayat, masalahnya saya tak percaya dengan Ustaz Munif. Tanya Cikgu Nasir. Oh iya ke? Pula dah. Manalah tahu dia ada pendamping kan. Pasang 4 penjuru sekolah tu. Nanti Ustaz Munif tolong nanti. Ni pagar pun nak kena cabut juga. Susah. Nasib baik sekolah tu konkrit cikgu. Kalau sekolah tu besi tu sekolah hilang. Dia takut dia dah buka tu memang standby tu. Dia nak angkat dah terus tu. Memang dia nak angkat terus. Baik, mana guru besar. Akak dekat sekolah lagi ke? Akak Leha? Saya kat rumah dah. Alah. Rasa internet problem ni. Internet sekolah koknya problem dekat tu. Kat pejabat kan selalu. Dia dah pergi tadi dah kan asyik ke problem je. Hak dia sendiri pun masuk dalam bilik gerakan pun tak boleh. Jadi saya nak minta macam ni kalau cikgu-cikgu nak datang besok nak buat pengemesan kelas ke, nak cuci-cuci ke, nak lap-lap ke, bolehlah datang tengok kelas dah lama ni tak pergi tengok kelas. Tak tahulah pekerja memang saya nampak menyapu tapi tak pastilah menyapu dalam ke luar tu saya tak pastilah. Kalau cikgu nak tengok bolehlah pergi tengok, pergi kemas-kemas ke apa yang patut. Jadual dah siap dah sebenarnya. Saya baru nak bagi petang ni dengan surat makluman. Ataupun kalau besok ke? Cikgu Azhar, nanti boleh share tak nanti bahan yang apa yang guru besar tunjuk je sebab ada nak tengok balik apa tu yang catch up plan tadi tu. Boleh nanti saya videokan saya YouTube kan senang. Okay. Kalau nak bahan tu dengan dia teruslah. Saya macam terputus lah tadi. Tu lah terputus. Terputus lah Dekat mana saya tadi? Dekat hal-hal lain tadi. Baru nak masuk perkara kedua. Allahu Akbar. Baru. Macam saya cakap seorang-seorang. Tadi tu lah saya message tadi. Tu okey lah saya terputus. Baik. Perkara yang kedua tadi perkara yang ketiga, kita tak ambil cuti peristiwa. Okey, kita tak ambil cuti peristiwa.
Ya, ya. Allah. Ya, cikgu, maaf cikgu. Ini macam nak hujan lebat ni. Internet memang problem sikit tuan. Ya. Ha. Boleh nampak slide saya? Cikgu Azhar boleh nampak juga? Boleh nampak. Baik, perkara Hai. yang kedua tu dah. Yang ketiga betul. kita tak ambil cuti pada 4 hari bulan, kita akan sampai 3 hari bulan je begitu. 4 hari bulan kita akan bersekolah seperti biasa. Sebab mungkin kita nak gunakan cuti bersua ni untuk perkara yang lebih perlu lah. Okey, yang keempat ya, berkenaan dengan yuran PSKPP perlu dikutip untuk tahun 2021 yang tak dikutip sebelum ini dan juga tahun 2022. Okay, sebab dia ada kaitan dengan ROS. Kalau kita tak kutip, PSKPP ini selalu akan digantung di pendaftaran. Okay, kemudian dicadangkan kelab guru kutip wang bersama dengan PSKPP, wang yuran PSKPP dan juga hari guru berjumlah RM10. Ini disarankan dalam surat semalam lah. Okay, berapa yuran kelab guru tambahkan lagi RM10 yang disetujui bersama. Kemudian KPM akan melaksanakan intervensi akhir. Jadi ketua kita 100%. Alhamdulillah. Tapi kalau ada cikgu, kawan-kawan kita yang kita kenal yang tak divaksin, nasihatlah dia orang. Sebab selepas intervensi akhir ni, guru-guru ni akan dikenakan tindakan tata tertib. Yang ketujuh, laporan HRP boleh hantar 30 Januari. Ini mohon kepada penyaras HRP untuk ambil tindakan. Okey, kemudian KPT Senadi, Malaysia akan berbuka PSM kita Perak bermula 17 hari bulan. Jadi saya mohon kepada kelab guru untuk berbincang, mengadakan majlis lah untuk secara ringkas untuk Puan Aisyah. Puan Azizah tuan, Puan Azizah. Puan Azizah, subhanallah. Puan Azizah, Allah Akbar. Aisyah mana datang. Baik, yang ke-9 tak ada dalam slide. Wang yuran khas sekolah ni banyak. Kalau sekolah kita duit banyak sebenarnya. Ada RM7,335.70 yang terkumpul hampir 2 tahun tak dilaksanakan. Okey, kita kena selesaikan benda ni kalau boleh. Jadi saya minta wang ni atas masuk perbelanjaan kepada sukan permainan, pendidikan jasmani kesihatan, program lukisan, pendidikan seni visual dan muzik dan juga pusat sumber sekolah. Mana-mana bahagian yang nak menggunakan duit ini, RM7,335.70 ni, buat kita kerja atas nama program. Mesti bermula dengan perkataan program. Program kebudayaan dan kesenian senadi ke apa ke lah. Mesti bermula dengan perkataan program dan berkaitan dengan maksud perbelanjaan. Atau kita kerja pada fikir yang terlibat dulu sebelum saya buat pemisahan ataupun diluluskan. Kalau cikgu nak gunakan atas sukan dan permainan atau pada cikgu Zayat semak dan saya akan luluskan. Okey. Dan last sekali, terima kasih semua atas kehadiran. Apa yang kita talimatkan dapat dilaksanakan sebaik yang mungkin demi kemenjadian anak-anak senadi. Kenapa cikgu? Sebab kita lah senadi ni. Okay, kita cuba wawarkan perkara ni tentang kita senadi ni. Cikgu PPLN ada nak sampaikan apa-apa? Saya ada sikit tuan. Satu lagi, saya sama juga dengan Cikgu Zayat tadi, mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua guru yang dapat bekerja bersama untuk membaiki dan menceriakan kawasan sekolah seperti mana yang kita lakukan pada hari itu. Kepada yang mereka tak berkesempatan nak bersama-sama, kita ada lagi tugasan selepas ini insyaAllah. Nanti ada banyak lagi usaha kita ada banyak planning, kita ada banyak lagi perkara yang kita akan buat. Kemudian seperti mana yang Tuan Guru Besar maklumkan tadi, kalau ada apa-apa barang nak beli, boleh maklumkan saya ataupun buat program buat program nak bagi hadiah ke apa ke, kita datang berbincang. Nak buat untuk program modul ke apa ke, boleh bagi tahu saya. Kita gunakan duit yang ada itu. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Azhar. PKM ada apa-apa nak sampaikan lagi? Dan hal-hal lain? Saya ada satu je, iaitu untuk saya nak minta guru Puan Nurul Atirah
untuk buat program, iaitu setakat ni beri sumbangan kepada murid yang datang sepenuhnya, iaitu ada 21 orang. GB dah minta untuk 50 orang. Jadi kita buat program termasuk sasian murid ke yang 21, jadi ada 29 orang lagi tu untuk sasian murid ke apa ke lagi, untuk beri hadiah kepada murid pada akhir bulan 2 nanti. Itu je satu je. Okey, terima kasih Ham, Puan Zaliha. Encik Zayat, fikirku ada nak sampaikan lagi? Tak ada apa tuan. Selamat tahun baru semualah. InsyaAllah jumpa hari Senin. Dan selamat pengantin baru kepada Cikgu Nurul Atirah. Harap Isnin ni dia tak MC lah datang sekolah. Itu saja. Itulah. Okey. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih guru-guru semua. Terima kasih rakan-rakan pentadbir. Mudah-mudahan apa kita taklimatkan pada hari ini, insyaAllah kita dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi saya tutup majlis kita ni pada jam 4.37 petang. Dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Cikgu Azhar. Ya. Saya Azila. Ya. Tanya, yuran PSKPP 2021 tu. Tahun lepas lah. Berapa ringgit? Saya pun tak pasti. Ada ke? Biasanya RM5 biasanya. Lepas tu dia tulis kat situ tadi, dekat slide tu lah. Yuran PSKPP dan Hari Guru. Maksudnya benda yang sama ke? Berjumlah 10? Tak. PSKPP RM5. Yang Hari Guru tu RM10. Lain. Oh, maksudnya RM15 lah. RM15. Tapi kalau 2 tahun maksudnya darab RM30 lah. Yang Hari Guru tu mungkin untuk tahun ini, saya tak pastilah kan. Tapi yang PSKPP kena 2 tahun lah, maksudnya tahun lepas dengan tahun ini. Siap 2 tahun lah PSKPP tu. RM10. RM20 lah maksudnya. Kalau dengan Hari Guru tu yang tahun lepas punya ya? Tak pasti, tahun ni punya kot. So saya kena dapatkan surat dulu lah. Nanti saya tanya guru besar nanti macam mana. Saya rasa Hari Guru tahun lepas tak boleh kita bayar, tak ada buat pun. Tak ada buat. Benda tak ada buat mana boleh kita bayar masuk poket dia. Okey, macam tu kena dapatkan surat dululah ya. Nanti saya tanya guru besar, mungkin suratnya ada kot, surat arahan tu kan. Okey, terima kasih. Alright.